الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dia memang orang puasa ni, okay? Dia nanti berbuka barangkali salam dia lebih kuat, okay? Tapi sekurang-kurangnya kita tunjukkan kita bersahur. Dia nampak sangat tak bersahur, okay? Ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini di fasa terakhir dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita diberikan ruang dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berhimpun dalam dewan ini, walaupun suasananya agak sunyi, sepi, ya. Tapi alhamdulillah adanya ruang di sini insya-Allah, ya. Dan bukan takat kita sahaja, bahkan para malaikat juga turut hadir dan menaungi kita dengan sayap, kerana berkat kerahmatan yang Allah Ta'ala limpahkan dan kurniakan kepada setiap orang yang berada dalam majlis ini. Alhamdulillah, ya. Sedar dan kalau tidak sedar kita dah masuk ke berapa Ramadan, 21. Bagus, Alhamdulillah. Itu tanda puasa yang berjaya. Sebab ada setengah orang saya tanya berapa hari Ramadan, tak Ustaz. Tak apa nak ingat, kami puasa dia setiap hari. Yang confirmnya 8 Ogos tu raya Ustaz. Itu jangan dipindah tu, ya. Itu yang diingat ni. Tapi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala masih lagi memanjangkan umur dan usia kita, masih lagi mengembalikan segala nikmat yang dipinjamkan kepada kita. Kita masih lagi diberikan kesihatan untuk kita gunakan semaksimal mungkin setiap nikmat kurniaan kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita, untuk kita akhiri bulan Ramadan Al-Mubarak ini dengan sebaik-baiknya. Kalaulah kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah, itu adalah impian dan cita-cita. Tetapi kalau boleh kita pun nak jadi ataupun nak memastikan supaya kita menutupi tirai Ramadan Al-Mubarak pada tahun 2013 ini dengan kita keluar daripada Universiti Ramadan dalam keadaan kita mendapat kelulusan, kita mendapat certification, kita mendapat confirmation, pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai Ramadan Maghfur. Kalau kita buat haji, tuan-tuan dan puan, matlamat kita buat haji, kita nak capai haji apa? Haji mabrur, bukan mabrur, ya. Haji mabrur. Tapi kita lupa, kalau kita sambut bulan Ramadan Al-Mubarak, kita nak capai Ramadan Maghfur, iaitu kita tinggalkan Ramadan tetapi kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan impian dan cita-cita bagi orang yang beriman. Baik tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Jadi oleh kerana kita pada tengah hari ini kita sesi tazkirah, kita sampai berapa? 1.45 kan? Tapi lepas zuhur tak ada nasi ayam lagi, ya. Nasi ayam tu pun berbuka nantilah, ya. Jadi sebab biasa kita program kita kan lepas semayang kan, dia makan kan. Takut nanti ada yang nunggu pula mana pula nasi ayam tapi tak hari ni. Okey, baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, InsyaAllah pada tengah hari ini perkongsian kita berkenaan hadis 40 insyaAllah kita sambung faham lah, ya. Dan saya nak ambil kesempatan pada tengah hari ini untuk saya bercerita dengan tuan-tuan berkenaan dengan malam Lailatul Qadar, ya. Para ulama membuatkan satu permisalan, ataupun saya tukarkan kepada satu permisalan yang bersifat konteks masa sekarang ini. Seolah-olah kalau kita melihat, ulama umpamakan bulan Ramadan ini sebagai bulan persaingan, competition kata orang UK, ya.
Saya asal dari UK, tuan-tuan. Percaya tidak? Ikutlah percaya tu. Tapi bulan Ramadan kena percaya. Ya? Dalam bracket Ulu Kedah. Asal UK ikut. Okey, baik. Ulama menganggapkan bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan persaingan. Sebab itu banyak ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut wasari'u wasabiqu fastabiqul khairat, berlumba-lumba. Yang mana ayat-ayat ini kebanyakannya menunjuk kepada Allah Ta'ala menggalakkan kita antara orang-orang beriman, orang yang bertakwa, berlumba-lumba dalam bulan Ramadan. Ya? Jadi sebab itu kalau kita lihat Ramadan ini disebutkan oleh baginda Nabi SAW, ini sebagai mukadimah, saya sentuh sedikit je. Bulan Ramadan ini dibahagikan oleh baginda Nabi SAW kepada 3 fasa, ya, ataupun 3 peringkat. Peringkat pertama yang disebutkan awwaluhu rahmah, di awalnya penuh dengan kerahmatan Allah. Allah limpahkan segala rahmat yang ada. Sebab itu kalau kita tengok ramai yang nak mengejar rahmat Allah Ta'ala di awal Ramadan, ramai. Ya, pasal rahmat ini bersifat kasih sayang Allah. Ataupun kita buat satu perumpamaan, bahasa mudah kita sekarang ni, fasa pertama Ramadan itu diumpamakan seperti pusingan kelayakan tuan-tuan. Ya, pusingan kelayakan. Jadi bila pusingan kelayakan dalam perlawanan mana-mana pun, boleh sepak pun, ya, ikutlah mana-mana, biasanya tim yang tak dikenali pun datang, ada. Ya, kalau kita tengok World Cup kan, tim yang kita tak minat pun datang daftar masuk World Cup, walaupun dia tercorot tanggung yang ke-1000 lebih, datang ke masjid. Hanya cerita kita pun begitulah, ya. Yang tak dikenali, ya, yang tak ke mana datangnya, datang ke masjid pada bulan Ramadan. Nak cerita sebab nak menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Tapi yang malam, pusingan kelayakan je lah. Masuk pusingan yang kedua, semi-final, kita dah lepas 1 tuan 4. Ramai yang tersingkir. Bukan dia tersingkir, tapi menyingkirkan diri. Tarik diri. Dia kata, saya tarik diri lah. I fired myself. Itu bahasa belasah je lah. Maksudnya dia memecat diri dia sendiri. Sekarang ini kita dah masuk pada fasa yang terakhir, iaitu fasa final, fasa peringkat akhir dalam bulan Ramadan, yang mana disebutkan oleh para ulama, semua orang-orang beriman dan bertakwa bila masuk bulan Ramadan, mereka nak bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab bahasa mudah jelas saya buat, ya. Sebab malam Lailatul Qadar ini diumpamakan sebagai malam malam festival ataupun malam penganugerahan. Allah Ta'ala nak pilih siapa, who is the winner, who is the champion dalam bulan Ramadan. Allah berikan anugerah itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi orang yang masuk dalam Ramadan dapat bertemu malam Lailatul Qadar, itulah orang yang menjadi juara dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tapi kalau takkan masuk Ramadan, tinggalkan Ramadan dalam keadaan Lailatul Qadar pun kita tak dapat. Yang kita dapat hanyalah mimpi di malam hari bertemu Laila anak Tok Kadai. Itu je kita jumpa, ya. Ataupun bermalam di Lailatul Qamar, Lailatul Maidin, Lailatul Subuh, macam-macam, ya. Jadi kita tidak mendapat sebarang penganugerahan ataupun apa yang Allah Ta'ala nobatkan kepada kita dalam ayat Al-Quran, la'allakum tattaqun, iaitu semoga kamu menjadi orang bertakwa. Jadi inilah matlamat, harapan, impian kita semua hadirin dan dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi pagi tadi kalau kita qiyam, jatuh pada hari ganjil dalam 10 malam terakhir. Tapi masing-masing pagi ni duk teka-teki, Lailatul Qadar tu, Lailatul Qadar tu. Jangan duk fikir begitu, ya. Sebab kita 10 terakhir pun tak ada lagi, kita dah fikir dah. Kalau pagi tadi katakan Lailatul Qadar, dia tak bangun dah malam seterusnya, ya. Jangan duk fikir. Yang penting habis 30 Ramadan baru bincang bila Lailatul Qadar, boleh, ya. Baik. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini itu baru mukadimah. Biasalah orang muda memang begitu, ya. Kalau kereta baru tuan-tuan mau beli, dia tak boleh speed laju-laju sangat. Dia bawa 60 dulu, lepas tu duduk pula dorong kanan, ya. Buat tak faham, bagi lampu pun tak pergi ke kiri, ya. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita akan ceritakan apakah yang tersirat daripada rahsia-rahsia yang terdapat dalam malam Lailatul Qadar. Yang pertamanya, hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, malam Lailatul Qadar ni sebelum Allah Ta'ala pilih sebagai malam diturunkan Quran, rupanya malam ini memang malam yang sangat istimewa bagi Allah Ta'ala. Bukan takat bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah Ta'ala sendiri disebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat yang keempat, ya. Allah Ta'ala berfirman,
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami telah menurunkan malam Lailatul Qadar itu, menurunkan Quran itu pada malam keberkatan, iaitu malam Lailatul Qadar. Sebab apa Allah pilih malam itu? Allah sebut ayat lepas ni, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu sebenarnya bagi kami amran min indina, satu urusan yang sangat penting yang Allah Ta'ala lakukan pada malam Lailatul Qadar sebelum turunnya Quran. Maksudnya malam Lailatul Qadar itu Allah pilih sebagai satu malam Allah Ta'ala mengemaskinikan segala urusan-urusan ketetapan terhadap makhluknya, baik yang berupa bumi, langit, manusia, jin dan sebagainya, dalam tempoh selama setahun pada malam Lailatul Qadar. Macam kita review rocket kita lah tuan-tuan membuat setahun sekali bayar cukai pintu, setahun sekali itu pun ada yang lupa ya? Tak bayar-bayar je, balik ke kampung rocket tak bayar lagi 2 tahun lepas. Nak katakan bahawa tapi Allah Ta'ala memilih malam Lailatul Qadar itu sebagai malam Allah Ta'ala menetapkan satu ketetapan dalam jangka masa setahun daripada Ramadan sekarang ini sampai Ramadan tahun depan. Apa yang berlaku kepada kita Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir Sahibaki Ramadan. Sebab itu disebutkan dalam tafsir Imam diriwayatkan dari Mujahid, Abdullah bin Abbas menyebutkan bahawa pada malam Lailatul Qadar itulah Allah menetapkan ajal kita ya? Allah menetapkan rezeki kita, Allah menetapkan amalan kita, Allah menetapkan sama ada kita ini berada di kalangan ahli syurga ataupun ahli neraka. Dan kelima, sama ada kita ini menjadi ahli bahagia, syaqiyun am sa'idun, ataupun orang yang bahagia kat dunia ataupun orang yang celaka di dunia. Semua Allah letakkan pada malam Lailatul Qadar. Tetapi kita harus faham ya, ketetapan ajal kita itu memang tidak akan berubah. Tapi yang berubah di sini adalah qada ya. Qadar lain, qada lain, dua benda yang berbeza. Kita tak ada masa nak cerita panjang. Cuma qada itu adalah sebab musabab untuk merealisasikan al-qadar. Itu maksudnya. Contohlah, saya bagi contoh mudah faham ya. Allah Ta'ala tetapkan kita ni mati kerana kecil manis. Orang Malaysia memang begitu ya. Sebab bila masuk bulan Ramadan bukan takat pesta ibadah, dia pesta makanan sekali. Maksudnya berbuka puasa dijadikan ibadat yang ibadat sambil buat ibadat sambil buat dosa. Hebat orang Malaysia ya. Berbuka tu ibadat, tapi sambil dia buat ibadat dia buat dosa sekali. Macam mana? Beli banyak-banyak, yang dia makan yang 2-3 lalu dia buang. Padahal berbuka tu ibadat ya. Tapi oleh kerana ada pembaziran dia jadi dosa di situ, rugi dia ya. Baik. Jadi ulama menyebutkan bahawa katakanlah Allah letakkan kita umur sekian-sekian mati kerana kecil manis waliyazubillah, minta jawab ya. Kemudian kita doa pada Allah, kita beramal, minta pada malam kepada tu, usaha pula kurangkan makan nasi dan sebagainya, kurangkan minum sirap bandung. Ya Allah, kalau ada sirap bandung Ustaz ya. Saya pernah bagi kuliah syarikat tu buku yang masuk Ramadan biasa ni memang disediakan air lebat ya. Jadi saya pun lupa juga ya. Bukan ceramah, bukan ingat juga, lupa-lupa tuang, saya tuang ni. Jemaah semua tengok dalam keadaan yang alim, warak, tengok ini sangka baik pada jemaah, pada pendengar. Jadi saya dah tuang, saya letak dekat ni, dia lagi gabrak. Elok saya nak minum, dia kata, Ustaz, hari ni dah Ramadan ke belum? Saya fikir, ini dah Ramadan dah. Itulah saya terkejut tu, tengok Ustaz pegang air. Saya kata ni kali kalau nak beringat tu, tunggulah saya minum sikit dulu. Ini baru kawan tengah syok, dia nak minum, dia hilangkan dah tu, dia dah beritahu awal. Tak apalah, tak ada rezeki baik. Jadi katakanlah Allah tetapkan itu. Tapi oleh kerana doa kita disebutkan dalam hadis Nabi, ad-doa yaruddul qadar. Sesungguhnya doa itu Allah boleh mengubahkan ketetapan. Jadi Allah tukarkan sebab kacang manis, tukar kepada sebab yang lain, maka mati sebab lain ya. Itu disebutkan perubahan yang Allah Ta'ala akan lakukan pada malam Lailatul Qadar ya. Jadi saya nak kongsi sikit juga. Ini kita mengaku sikit ya. Sekali-sekala bulan Ramadan tu dah begitu, rasa kita lebih kurang makan, kita mengantuk
Tapi tidur dalam bulan Ramadan pun ibadat juga. So tu pun nak tidur lah. Diceritakan bahawa sahabat saya, anak murid saya, dia ni doktor tuan. Doktor, dalam masa sama dia seorang lawyer. Dia mengaku dah lawyer. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz esok lah cabaran Ustaz zaman sekarang ni, dia kata zaman Nabi, dia kata betul juga. Dia kata zaman Nabi, kalau Nabi pergi berdakwah, Nabi dapat tentangan, ejekan, kritikan, tuduhan, kemudian orang lempar Nabi batu, orang lempar Nabi tai unta dan sebagainya. Ustaz zaman sekarang pergi dapat pujian, dapat makan sedap, nasi berani, gam, macam-macam sekali lah. Tapi akhirnya sambil Ustaz ceramah, apa yang Ustaz dapat? Orang lempar lopeh, orang lempar karipap, orang lempar nasi ayam dan gula. Ustaz dah pergi kencing manis, banyak Ustaz sakit. Tapi tak apa, dia kata Ustaz kalau nak tahu tanda kencing manis, dia kata tahap pertama, kalau Ustaz pergi buang air, tunggu 2 minit. Kalau lepas 2 minit semua datang, itu tanda pertama. Saya kata saya tak pernah lagi dah buat. Tak apalah. Tapi kalau nak tahu tahap kedua ni pun bahaya juga Ustaz. Macam mana pula? Tahap kedua, kalau Ustaz nak pergi bilik air, semua ikut di belakang. Dia kata ini juadah buka kumangan. Tahap ketiga, nak pergi ke bilik air, ini lebih kritikal. Nak pergi bilik air, tengok belakang, semua tak ada. Barangkali yang ni boleh turun pasal sahur tadi tak makan nasi. Masuk bilik air, semua tunggu siap. Nampak? Semua siap tunggu. Saya kata biar betul ni doktor tu apa benda. Tahap keempat, dia kata kita pergi buang air, tengok semua pun tak ada bilik air, tengok belakang dia semua. Rupa-rupanya kita buang air, semua keluar. Itu lagi bahaya. Tahap kelima, dia kata belajarlah jangan kencing orang. Jangan kencing orang. Orang pun dia faham. Rupanya dia tu memang doktor, tapi dia nak bagi kata nasihat. Cuma dia kata saya bukan lawyer Ustaz, saya lawyer group. Okay, baik. Jadi itu perubahan ketetapan yang Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar. Sebab itu penting, ya, kalau pada malam 10 malam terakhir ini disebutkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awaqir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 malam terakhir ini, semua benda yang Nabi biasa buat Nabi tinggal. Ya, yang biasa Nabi duk buat, rutin Nabi yang benda ikutlah, walaupun banyak kebajikan yang Nabi hiasi waktu Nabi, tapi Nabi tinggal benda itu. Nabi fokus sepenuhnya untuk tumpukan pada malam 10 terakhir. Sehingga disebutkan dalam hadis, kana ahya lailahu kullah. Nabi kalau bangun 10 malam terakhir, seolah-olahnya sepanjang malam tu Nabi tak tidur. Nabi bangun menjaga malam, ya. Sehingga kan disebutkan dalam satu hadis riwayat Tirmizi, bila Nabi semayang malam ni tuan-tuan, daripada lepas isyak main tarawih, lepas main tarawih break tidur sekejap, bangun pula semayang qiyam sampai subuh. Sampai diceritakan sahabat kata seolah-olahnya kami menghidupkan 1/2 malam, separuh malam yang baki itu baru tidur. Itu tak campur tarawih sebelum, ya. Sehingga kan sahabat kata bila Nabi nak berhenti al-falah, al-falah, sahu ya Rasulullah, tak sahu lagi. Nabi sampai lupa nak sahu. Nak katakan seronoknya Nabi bangun solat malam, ya. Tapi nak ceritakan kita pun khusyuk juga semayang malam, ya. Ustaz, imam, qiyam untuk semayang, sambil sujud menangis, ingatkan semayang taubat, kesalahan dosa kita. Kita pun sujud juga, tapi itu imam dan salam kita tak bangun lagi. Itu kita punya penyesalan tu. Jadi hebat kita punya penyesalan. Sampai orang nak tegak sahur lah bangun. Baik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu yang pertama kenapa Allah memilih malam Lailatul Qadar sebagai malam turunnya Al-Quran. Tapi ada sebab yang lain. Antara sebab yang kedua, kalau kita tengok, ya, yang maksud anzalnahu fi lailatul qadar, qadar tu apa yang Allah tetapkan bagi kita pada malam Qadar. Yang kedua, bila pada satu ketika Nabi SAW dalam bulan Ramadan ni, Nabi bagi tazkirah pada sahabat. Nabi cerita, wahai sahabatku, gandingkanlah amalan kamu. Nabi bagi inisiatif, Nabi bagi galakan, encourage supaya sahabat berlumba-lumba dalam bulan Ramadan, buat semua amalan kebajikan yang kita boleh buat. Sedekahnya, beri makan puasa, bantu orang susah, ataupun jaga lidah, lisan dan sebagainya, baca Quran, qiyam, sembahyang sunat, dan sebagainya, majlis ilmu dan sebagainya. Nabi galakkan. Tiba-tiba Nabi kata, wahai sekalian sahabatku, kalau kamu nak tahu, pada zaman sebelumku aku dikhabarkan oleh Jibril AS, ada 2 orang lelaki yang mana setakat ini belum ada lagi yang boleh memecah rekod amalan ini, masuk dalam
book world of record. Nak ceritakan, belum ada orang lagi breaking his record. Nampak? Lebih kurang macam simbol. Tak ada orang lagi boleh pecut lawan ni. Kecuali kalau kita naik kereta Ferrari, lawan sebelah ni kalah lagi. Baik. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah doang tu? Cerita pada kami. Kami nak dengar amalan dia, biar kami boleh ikut. Nabi kata, kamu tak mampu ikut, cerita dulu ya Rasulullah. Semangat sahabat. Akhirnya Nabi pun cerita. Amalan mereka, adapun seorang lelaki daripada golongan Bani Israel itu, yang mana bila dia membangun, menghidupkan malam sepanjang malam, bukan sepanjang malam, sepanjang malam, daripada menggunakan wuduk solat fardu isyaknya, wuduk solat fardu isyak itu digunakan untuk solat fardu subuh. Maksudnya dia buat perbuatan itu, kata Nabi SAW, selama 1000 bulan berturut-turut. No miss, continuously. Bahasa orang UK itu continuously, maksud secara berterusan 1000 bulan berturut-turut, tak pernah tertinggal. Kita takak puasa ni tuan, berapa kali episode tak pergi datang office, sakit lutut, gastrik, pening kepala, migraine, sakit pinggang, contoh je lah maksudnya banyaklah kita ni nak kata 1000 bulan betul-betul. Bila sahabat dengar begitu, sahabat pergi lagi, tanya pula satu pula seorang lagi. Nabi kata ada pun lelaki yang kedua, dia menghabiskan masa siangnya, sepanjang siang daripada paginya sampai ke waktu petangnya, dia menghabiskan masa untuk keluar pergi berjihad bersama dengan para nabi mereka. Berjihad itu dalam konteks semua pula, pergi berperang, pergi dengan majlis ilmu, pergi sampaikan dakwah. Dia turut serta sentiasa bersama dengan para nabi mereka. Masuk malam hari, dia bangunkan qiyamul lail. Dia buat amalan itu secara berterusan 1000 bulan berturut-turut. Sahabat dia dengar, ya Allah, tergamam sahabat, terkejut. Tengok ni, teruja sahabat, ya Allah, hebatnya amalan sampai semua sahabat ni terpinga-pinga tengok Nabi SAW, macam mana kami nak dapat amalan macam ni. Ini sahabat tuan-tuan, sampai dengar cerita Nabi ni sahabat tergamam. Kita tengoklah dengar cerita selama ni. Nampak? Itu kelebihan kita Alah Ustaz biasa kita tak ada tergamam itu biasalah. Baik. Jadi nak ceritakan bahawa bila sahabat kata gitu, Nabi pun tersenyum. Ini sahabat pun pelik. Sahabat kata, ya Rasulullah, siapa di kalangan kami yang boleh beramal begitu? Sebab 1000 bulan tu, kata para sahabat fikir, mereka fikir menyamai dengan 83 tahun 4 bulan. Siapa yang boleh jamin diri dia boleh hidup selama 83 tahun 4 bulan? Siapa? Saya pun tak boleh jamin. Kita boleh jamin? Tak boleh. Jadi sahabat fikir, macam mana kami nak boleh beramal macam dua orang lelaki tu, pasal kami pun tak tahu umur kami boleh sampai tahap itu atau tidak. Sebab itu Nabi kata, jangan bimbang. Aku telah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat kasihnya Nabi kepada umatnya. Aku telah memohon kepada Allah Taala agar Allah memberikan kelebihan satu malam yang melebihkan umatku daripada umat yang lain. Ini Nabi minta. Akhirnya Allah berikan, Allah turun ke ayat Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu, wahai Muhammad, adalah lebih baik beramal pada malam itu daripada 1000 bulan dua orang lelaki jadi beramal. Itu sebab tujuan Allah Ta'ala sebut 1000 bulan kat situ. Sebab berdasarkan kepada kisah ini. Maksudnya bukanlah kalau kita beramal pada malam itu kita dapat pahala sama macam dua orang lelaki itu. Bukan. Allah Ta'ala sebut khairun. Kalau belajar bahasa Arab dia mesti isim tafdil. Maksudnya lebih baik, seolah-olahnya 1000 plus tak tahu berapa, infinity maksudnya. Dia nak ceritakan bahawa kalau kita dapat beramal pada malam tersebut, kita punya amalan boleh memecah rekod dua orang lelaki yang hidup pada zaman Bani Israel. Masya Allah. Ini satu nikmat yang paling besar, kata ulama-ulama tasawuf. Satu nikmat yang paling besar Allah muliakan umat Nabi Muhammad SAW berbanding umat yang dahulu, iaitu kita boleh beramal mengatasi daripada umat dahulu walaupun umur kita ni pendek. Umat zaman dahulu umur panjang-panjang, 1000 tahun, 900 tahun, ratus tahun lah. Kita mana takat ratus tahun. Tetapi rupanya kata ulama, umur hakikat umur kita yang sebenarnya bukan pada angka tu. Hakikat umur kita yang sebenarnya adalah terletak pada amalan kita. Kalau nak tahu siapa umur panjang, siapa yang paling banyak beramal, itu
itulah umur dia yang sebenar. Ya. Ini disebutkan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Disebutkan bahawa dalam sebuah kitab yang diceritakan satu hari seorang wali Allah yang bernama Malik bin Dinar, dia pergi ziarah kubur kawan dia. Kawan dia tu meninggal dunia umur 40-an lagi, dah meninggal dunia, muda lagi. Pergi ziarah kubur kawan dia, nak pergi tengok, bagikan bacaan dan sebagainya. Akhirnya dia tertidur, dia mimpi kawan dia tu berbanding dengan penghuni kubur yang lain yang duduk kat situ dah lama dah, ratusan tahun yang dulu dah meninggal. Tapi kedudukan sahabat tu lebih tinggi daripada semua ahli kubur yang lain. Jadi dia pun tanya, kenapa kamu duduk tempat lain? Kamu baru masuk contoh baru masuk jalan, kita tahu dah naik CEO dah, orang kita punya bel. Dia baru masuk, kita punya kerja penat dah lah. Dekat 40 tahun tak naik lagi, duduk tangga tu je, contoh je lah. Tapi dia dah boleh naik. Dia ceritakan, rupanya dia kata, wahai Malik bin Dinar, aku telah membuat beberapa amalan yang mana walaupun jasadku telah dikebumikan dan disemanjikan di dalam tanah, tetapi amalanku masih lagi mengalir masuk ke dalam amalan akaun kebajikan. Seolah-olah aku ni masih hidup dekat dunia itu sedang beramal. Nampak dia ceritakan. Adapun penghuni-penghuni yang lain, sebaik saja mereka mati, tidak ada lagi amalan yang menambah masuk ke dalam akaun kebajikan mereka. Timbangan amalan kebajikan mereka dah tak ada, takat tu saja, mati tak ada dah. Jadi sebab itu nanti insyaAllah saya akan ceritakan apakah amalan-amalan tersebut. Baik, itu antara rahsia kedua. Kenapa Allah Ta'ala memuliakan umat Nabi Muhammad SAW pada malam Lailatul Qadar. Sebab itu malam Lailatul Qadar tuan, kalau boleh ada beberapa ciri yang diajarkan oleh para alim ulama untuk melayakkan kita mendapat malam Lailatul Qadar. Ciri yang pertama disebutkan oleh para ulama, disebutkan iaitu orang yang dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu ialah orang yang menghidupkan sepanjang malam. Sebab Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Seorang sahabat datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, macam mana kami nak jumpa malam Lailatul Qadar ni? Maka Nabi kata, Lailatul Qadri takunu fi kulli lailatul Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu kamu boleh cari pada setiap malam Ramadan. Sahabat pun pergi daripada malam Ramadan pertama sampai ke akhir. Padahal Nabi sebut dalam hadis belum malam terakhir saja. Tapi ulama kata maksud hadis itu adalah siapa yang menghidupkan sepanjang malam dan siang Ramadan, bermula daripada first Ramadan ini sampai ke penghujung. Walaupun esok nak raya tu, malam 29 Ramadan tu pun hidupkan lagi. Walaupun dia tahu dah semalam tu, kemarin tu, malam tu pada, tapi dia tetap hidupkan. Ini orang yang Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada dia untuk bertemu dengan malam tu. Tapi kita orang Melayu ni, kalau nak jumpa malam tu pada, kita suka cari tanda-tanda. Macam kita lah, kalau nak pergi berjalan kat dekat highway tu, tengok tanda-tanda isyarat, nampak EF buat pelan, ambil boleh laju beli, contoh je lah tapi ikutlah. Contohnya ada orang nak bangun sembahyang malam, bangun malam gaji, buka tingkap dia tengok pokok tu tak sujud-sujud ni, apa tidur balik tidur balik, tengok pula kucing duduk sebelah. Kucing pun seronok tidur lagi ni. Biasa kalau kucing jaga, dia nampak malaikat mana ni, tidur juga dia. Cuma ada satu cerita sahabat saya tu, dia ceritakan anak bunyi dia telefon, Assalamualaikum Ustaz, bunyi semangat lagi, tak masuk subuh lagi, dia telefon lah, Ustaz saya rasa lah pada pagi ini malam Lailatul Qadar. Kawan saya kata, pasal apa pula kamu kata begitu? Kamu nampak malaikat tu? Bukanlah begitu Ustaz, sebab berlaku benda yang ganjil pada saya. Ini kepercayaan kita. Memang saya tak nafikan bakal kadang Allah tunjuk benda-benda yang ganjil. Jadi dia kata, apa yang benda yang ganjil tu? Biasanya bila saya bersama Ustaz, saya minum air daripada air filter tu, kan ada filter dekat pipe tu. Saya minum air daripada situ, biasanya air tu tak pernah menjadi rasa masin. Masin air laut. Ni ada filter ni, jadi air masin. Tapi hari tu pagi tadi dia kata, saya minum air tu rasa masin Ustaz. Bahkan ni malam tu Qadar. InsyaAllah lah bangkan dia rezeki kamu lah tu. Tak sampai berbuka dia telefon dia. Assalamualaikum Ustaz. Salam Ustaz, tak jadilah minta Qadar. Suka-suka kamu lah kan misalnya kata, malaikat penat turun dan naik balik, kamu kan segitu je. Tak boleh begitu. Dia kata, best apa pula tak jadi? Rupanya Ustaz, dia kata, sebelum saya tadah air untuk
untuk dapatkan air filter tadi, air yang dalam filter dan melalui pipe, Ustaz, bini saya dah terbubuh garam siap-siap dalam gelas. Ya, sebenarnya dia nak bancuh, dia nak bergula, dia mengigau, bagi tu dia mampu dia nak ambil gula, dia buh garam. Saya pun tak perasan, ada garam dalam tu. Saya tuang air dalam filter, saya minum masih, Ustaz. Jadi tak jilah melentung pada cari melain Ustaz. Nampak? Maksudnya kita nak cari melentung pada, kita tengok tanda-tanda dia, tak boleh begitu letaknya. Sebab Nabi, para sahabat tidak ada cerita pun yang mereka dapat tanda-tanda. Bahkan kita kena hidup sepanjang malam. Hidupkan sepanjang malam sebelum malam terakhir. Baik, ciri yang kedua bagaimana? Ciri yang kedua rupanya rahsia orang nak bertemu dengan amalan Lailatul Qadar ini adalah orang yang melazimi lidahnya, amalannya, paginya, siangnya dan malamnya, iaitu dengan membaca Quran, tadarus Quran, ya, qiraatul Quran, tengok terjemahan Quran. Bukan setakat kita baca saja. Kalau boleh kita nak setiap Ramadan tu ada peningkatan. Kalau Ramadan terlepas kita boleh khatam satu Quran, Ramadan tahun ni sambil khatam kita tengok terjemahan. Ramadan tahun depan sambil khatam kita tadabbur hayati makna Quran. Ramadan satu lagi lepas khatam kita tengok pula tafsir Quran walaupun beberapa ayat saja. Itu peningkatan demi peningkatan yang kita perlu buat untuk memahami Quran. Sebab tu kalau kita tengok, bila masuk bulan Ramadan, ulama-ulama yang terdahulu, Imam Syafi'i, para sahabat, mereka menghabiskan sepanjang masa dengan baca Quran. Imam Syafi'i, Ramadan sahaja 60 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Mana sempat baca? Kita kalau fikir begitu, tapi tidak. Boleh sebenarnya. Kalau kita susun dengan cara yang baik, boleh. Imam Abu Qatadah, sahabat Nabi, selang 2 hari khatam, selang 2 hari khatam. Nak katakan bahawa banyaknya mereka belajar khatam. Rupanya bila ditanyakan anak murid, seorang anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal, pengasuh mazhab Hanbali, dia tanya kepada Imam Ahmad, dia kata, wahai tuan guru, apakah amalan yang boleh memberikan kami ini hampir kepada Allah, yang juga menjadi sebab-sebab untuk bertemu Lailatul Qadar? Imam Ahmad bin Hanbal jawab apa? Dia kata, aku pernah bermimpi satu malam, aku bercakap dengan Tuhanku dalam mimpi. Allah bagi ilham. Aku bertanya kepada Allah Ta'ala, Ya Rabb, apakah amalan yang boleh menghampirkan dikau denganku, Ya Allah, dengan sehampir-hampir? Maka Allah Ta'ala jawab aku, apabila hamba-Ku membicarakan kata-kata dan kalam-kalamku, pada ketika itu aku terlalu hampir dan dekat dengan dia. Ya? Sebab itu bila kita baca Quran, bukan takat malaikat saja datang, semua malaikat akan mengerumuni kita, kerana kita telah pun hampir dengan rahmat Allah Ta'ala dengan sedekat-dekat. Contoh orang yang sambil baca Quran, dia telah mendapat rahmat Allah dengan sepenuhnya. Jadi Imam Ahmad tanya balik, Ya Allah, apakah kami baca secara faham ataupun tidak faham yang menyebabkan kau hampir kepada kami? Allah Ta'ala jawab, tak ada double standard. Baca faham ke, tak faham ke, kamu tetap hampir denganku, kata Allah Ta'ala. Jadi sebab itu nak ceritakan bahawa ulama-ulama terdahulu melazimi diri mereka, menyibukkan diri mereka dengan baca Quran. Imam Malik yang biasa ada hadis, punya hadis masuk bulan Ramadan, tutup hadis 40, belajar Quran, belajar tafsir, belajar ni. Itu pendekatan yang digunakan oleh para ahli ulama. Ya? Sebab tu nak cerita mujizat di Quran ni, tuan-tuan. Quran ni kita boleh baca tidak kan? Boleh baca. Tapi kita faham tak? Tak faham. Sebab mana ada bahasa yang tuan-tuan beli satu novel, katakanlah balik nanti sebelum buka, beli surat khabar tamil. Bawa balik rumah, anak kata, bah, pasal apa beli surat khabar tamil? Abah nak baca. Cuba baca, tak boleh baca. Kalau baca pun tak boleh, lagi nak faham, tak boleh. Ya? Tapi Quran ni, Allah nak pelihara Quran. Kita tak faham Quran, tapi kita punya baca tu, ya Allah. Khususnya orang Malaysia, baca cukup sedap. Ya? Sebab tu waktu saya belajar kat Jordan tu, kalau masuk kelas tilawah ke, Tok Syekh tu kalau biasanya dia nak suruh orang Malaysia ni duduk depan, orang Arab di belakang, kata, bersama Arab baca je surat khabar. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Baca itu dah. Tu kalau jadi itu imam tarawih tu, bukan takat tu imam tarawih, bukan takat imam tarawih tu saja yang dengar. Barangkali Bilal yang merangkap imam tarawih belakang tu tidur belakang. Ya? Tak ada zoom langsung, tak ada rasa khusyuk langsung. Ya? Dia nak ceritakan bahawa walaupun kita ni tahap kita baca sedap, tuan, tapi kekurangan kita tak faham. Suatu kalau boleh kita nak mendalami Quran, kita baca dan juga kita faham. Dan cerita kepada tuan-tuan, seorang pakcik, saya pernah bawa dia pergi umrah,
Saya cerita pada dia, pakcik kalau baca Quran, cuba tengok makna Quran. Akhirnya dia buat. Dia suka baca Yasin. Dan semua surah ayat-ayat dari Yasin tu dia tahu makna. Tanya ayat ni, dia tahu. Dia terasa dia Melayu. Hebat dia. Itu sedikit demi sedikit dah dia buat perubahan. Tapi jangan surah Yasin tadi. Banyak lagi surah Al-Quran. Al-Fatihah pun dia tahu makna. Paling kurang Al-Fatihah lah kita mula. Jadi satu hari, dia pergi ke Masjid Kucing. Membeli belah dulu kan belakang tu ada pasar. Dia nak balik ke Masjidil Haram nak sembahyang asar, dia tak jumpa jalan. Sekarang ni pasal dah roboh senang. Nampak Masjidil Haram ni dulu crowded, macam-macam bangunan ada. Dia tak nampak, tak boleh nak balik. Dia kata, sudah, ustaz pula tak ada, saya pula tak ada. Dia kata, macam mana aku nak balik ni? Jadi dia teringat. Aku kata kalau aku gunakan bahasa Quran yang aku faham makna terjemahan ni, menyebabkan aku sampai di Masjidil Haram. Dia pun jumpa Tuan Arab. Assalamualaikum. Tuan Arab, waalaikumsalam. Kaifa haluka ya habibi? Naam. Dia dah tahu naam. Itu je lah dia jawab. Anak ente lama-lama anak muta dia. Naam, anak dia kata. Lepas tu Tuan Arab dia kata, dia cakap, bila Arab tu kata kaifa haluka, dia kata alhamdulillah rabbil alamin. Nampak Al-Fatihah macam. Tuan Arab tu kata, oh boleh tahan juga bahasa Arab tu. Lepas tu Tuan Arab tu kata, madza turid? Apa yang kamu nak? Ishtabah, apa yang kamu cari? Dia kata, aku nak kita sesat macam mana? Dia teringat surah Yasin. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku dalam kesesatan yang nyata. Nampak? Ayat tu orang tu orang kafir. Dia baca untuk dia. Tak apalah. Asalkan tu Arab tu faham ini sesat. Tu Arab kata, oh ingatkan dia sangat Arab. Tapi cepat, dia tengok bahasa Quran. Kalau aku kata, maafi muskilah, ayo khidmah. Apa khidmat yang aku boleh bagi pada kamu? Kamu nak pergi ke mana? Kalau dia kata, dia nak kata, aku nak pergi ke Masjidil Haram macam mana? Dia cakap. Dia teringat tuan-tuan, dia cakap dengan selamba dia. Ihdinas sirat ilal Masjidil Haram. Nampak? Lepas tu ihdinas siratal mustaqim, dia belasah ihdinas sirat ilal Masjidil Haram. Tunjukilah kami jalan ke Masjidil Haram. Hebat dia. Akhirnya sampai ke Masjidil Haram. Nampak? Nak katakan bahawa beri pentingnya bahawa kita baca Quran paling kurang faham. Tapi ada lagi dahsyat lagi tuan. Ada seorang pakcik ini lagi dahsyat. Dia di tingkat 2 Masjidil Haram tu dia baca Quran. Dia baca Quran sedap suara dia. Bila baca Quran, semua Tuan Arab ni datang dengar dia baca. Mungkin barangkali dia nak baca Terengganu. Jadi bila Tuan Arab tu tengok, Masya Allah, qira'atuka jamil, mumtaz, sautuka jamil. Suara kamu sudah puji-puji. Dia ingat Tuan Arab tu mengata dia. Dia kata, no Arabic, English only. Dia tegur Tuan Arab tu, dia tak boleh cakap Arab. Dia kata, boleh cakap English tu. Ya? Sampailah bila sahabat saya cerita pada dia, pakcik tak boleh belajar Arab. Nanti pakcik nak beli apa-apa, takkan ustaz nak teman selalu. Dia pun tak apalah, dia balik dia ulang kaji dia kamus kan. Buku tabung haji bagi tu untuk perbualan bahasa Arab. Dia kata saat ni pakcik nak pergi beli minyak atar. Dia kata, dia pun buka. Nak beli minyak atar, tengok atar motor. Dia tengok berapa harga kam azhar. Dia pun pergi di kedai. Pergi kedai minyak atar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Dia tinggal alhamdulillah. Arab kata tu tahan. Ya. Arab kata takallam Arabi. Naam jugalah. Itu dia yang boleh paling mudah jawapan selamat. Lepas tu dia tengok minyak atar tu. Kam hadha motor. Dia tanya. Berapa harga minyak atar ni? Masya Allah, Arab tu suka lah pasal boleh cakap Arab. Arab kata, hadha arba'iyah. Dia kata, sudah, tak sempat tengok dan kamu arba'ah. Dia fikir, arba'ah. Dia teringat dia kan, Usfani Fantazuri, arba'ah rakaati. Jadi dia faham lah, arba'ah tu 4. Gitu. Arba'ah lah. Gitu. Arab tu, kenapa tak boleh 4? Dia fikir, aku nak minta diskaun ni sebenarnya. Dia pun fikir, aku boleh 3 tinggal semua maghrib kan. Salah rakaatin. Salah riyal. La haram. Arab semua haram. Kalau pergi ke dia haram. Salah. Tak boleh dia kata. Arab dia kata. Salasah wal nus. Dia kata, sudah menapa pula nus ni kata. Ya. Dia fikir nus. Apa benda nus ni. Dia buatlah selama. Fikir, dia teringat. Pasal dia memang dia tak tahu sambut nisfu Syaban. Jadi ingat nus tu masuk separuh. Salah sama nus la. Dia tak nak. Dia kata alang-alang cubalah minta lagi murah. Dia kata kalau tak dapat juga tak apalah, beli dengan harga 3 rial setengah pun tak apalah. Dia fikir nak minta 2 rial. 2
Ana haza raka'atain. Ini pasal dia tak tahu dua nanti benda apa. Dia cakap raka'atain. Arab tu kata bila Arab tu dengar raka'atain ni maksudnya sembahyang 2 rakaat. Arab tu pun pelik lah pasal apa nak pergi menyata dengan suami sembahyang pula. Ya. Dan sekali tu Arab tu kata apa? Rupanya tu Arab yang jual sana. Kan mana cakap Melayu? Kalau dia kata udahlah. Dia suruh nak cakap Melayu. Pening kepala. Nabi ni atas orang sembahyang. Baik. Jadi nak cerita tuan, iaitu rupanya kalau kita mulazamah kita dengan bacaan Al-Quran, sebenarnya Allah Ta'ala akan berikan kerahmatan, memudahkan bagi kita untuk bangun pada malam Lailatul Qadar. Khususnya kita baca di malam hari pada setiap malam-malam 10 malam yang terakhir. Kita bertadarus. Itu konsep yang diajarkan oleh Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, kana Rasulullah SAW yalqahu Jibril fi kulli lailatin wa yatadarasu ma'ahu. Nabi SAW pada 10 malam terakhir Ramadan yang lain, Nabi akan bertemu dengan Jibril secara berdua, dan Nabi bertadarus dengan Jibril secara hafalan. Jibril cek Nabi, Nabi cek Jibril. Nampak? Itu konsep Nabi SAW bertadarus. Ya? Sebab dikatakan oleh para ulama, malam Lailatul Qadar ini malaikat turun. Ya? Tanazzalul malaikatu waruh, malaikat Jibril turun. Semua para malaikat akan mengosongkan langit. Semua turun ke bumi belaka. Dan para malaikat ini hanya akan mencari rumah-rumah yang dinaungi dengan rahmat Allah. Dan salah satu cara nak mendapat rahmat Allah bila rumah itu disinari dengan bacaan Al-Quran. Tapi kalau masuk rumah dengar karaoke macam-macam, ini malaikat pun takut dia masuk dia. Ataupun malaikat masuk juga, tapi malaikat masuk sambil menutup telinga. Kita baca Quran, tapi malaikat masuk dengan tutup telinga. Ya? Pasal apa? Cara kita baca. Malaikat pun pening kepala dia. Idgham Al-Qunah jadi Izhar, Ifa Kiki jadi Mat Lazim, semua tertukar. Okay? So itu saya ingat kawan saya di Besar. Dia kata kita ni, kalaulah kita tak memperbetulkan bacaan Quran, rugi kita dan sunyi ni. Kita boleh dengar Syekh Masjidil Haram baca Quran, kita menangis. Tapi kita lupa kalau kita baca Quran, Syekh pun boleh menangis. Pasal teruk penuh kan kita baca dulu. Baik. Itu antaranya. Kemudian disebutkan oleh para ulama juga, antara bagaimana nak dapatkan malam Qadar itu adalah dengan cara kita kena orang yang hidup dalam bulan Ramadan dalam keadaan dia memberikan kemaafan kepada orang lain. Sebab bulan Ramadan bulan keamanan. Dia beri maaf kepada orang lain, dia bersangka baik kepada orang lain. Kemudian dia tidak termasuk di kalangan orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan orang lain. Sebab apa? Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah satu ketika Nabi tidur. Kemudian Allah beritahu kepada Nabi, Allah melihat kepada Nabi bila malam jatuhnya Lailatul Qadar. Nabi ingat malam sekian-sekian, Nabi bangun secara mengejut, Nabi bekerja cari mana sahabat pertama yang Nabi jumpa. Nabi nak beritahu malam 27 ke 25 ke 23 ke 21 ke 29. Nabi nak beritahu. Tiba-tiba dalam perjalanan Nabi jumpa ada 2 orang Pak Arab, ya, yang sedang bergaduh. Fatalaha, ini bergaduh. Nabi pun datang, Nabi tenteramkan, Nabi islahkan, Nabi baikkan. Habis saja Nabi jumpa sahabat Nabi Bilal atau Abu Hurairah, saya tak ingat. Nabi tahu Allah lupakan. Jadi ulama bila bahas hadis ni, ulama kata kalaulah tak ada 2 orang Pak Arab tadi bergaduh, nescaya kita dah tahu bila tarikh jatuhnya malam Lailatul Qadar. Tapi di sini ulama menyatakan bahawa bila ada di dalam diri kita sifat benci pada orang, sifat pelanggaran kita, tidak maafkan kesalahan orang lain, sifat dendam kita, sifat memutuskan silaturahim kita dengan orang-orang yang lain pada malam Ramadan, maka Allah tak akan berikan kemudahan bagi kita untuk bangun menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya? Jadi sebab itu penting yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kemudian yang terakhirnya disebutkan oleh para ahli ulama, iaitu konsep dalam bulan Ramadan ini kita kena ada paling kurang minimal ada 3 amal ibadat. Ya? Ini memang sinonim. Al-Quran, As-Siyam, Al-Qiyam. Ya? Kemudian ditambahkan yang Siyam tu kita tak perlu sekolah. Ditambahkan oleh para ulama yang keempatnya disebutkan Tayyibil Kalam. Yang kelima dipanggil sebagai Sadaqat tut'imut ta'am. Ada 5 semua. Kalau campur semua ada 5. Cuma yang biasa sinonim kita dengar, baca Quran, puasa dan juga menghidupkan malam. Ditambahkan lagi dengan 2, iaitu Tayyibil Kalam dengan It'amit ta'am.
Baik, ini 5 ni ulama kata kalau boleh dalam sepanjang Ramadan kita dah pernah buat. Yang pertama puasa confirm lah. Yang kedua iaitu baca Quran. Yang ketiga iaitu al-qiyam, kita mendirikan malam. Sepanjang malam kita diri dengan solat-solat tarawihnya, dengan iktikafnya. Iktikaf juga termasuk di antara qiyam Ramadan. Kita iktikaf di masjid termasuk dalam amalan qiyam. Dan kita menghidupkan dengan solat-solat tahajud dan sebagainya, itu juga termasuk qiyam. Kemudian yang ditambah dengan thayyibil kalam, maksudnya orang yang lidahnya ini sentiasa bertutur, menjaga pertuturan, pencakapan. Yang mana Imam Anas bin Malik sahabat Nabi kata, antara perkara yang merosakkan amalan qiyam dan siyam, puasa orang yang berpuasa itu ada 4. Yang pertama, bercakap dusta dalam bulan Ramadan, cakap bohong. Yang kedua, al-ghibah, mengumpat dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, al-namimah, mengadu domba, menabur fitnah dalam bulan Ramadan. Yang keempat disebutkan sebagai yang disebutkan oleh para alim ulama, iaitu qaulaz zur, iaitu bersumpah dengan sumpah yang bohong. So kalau dia niaga, dia nak bagi laku, dia bersumpah dengan benda yang bohong, ataupun apa yang melibatkan dengan sesuatu benda yang disampaikan maklumat pada orang lain itu dalam bentuk yang palsu. Jadi 4 perkara ini boleh merosakkan amalan siyam dan amalan qiyam. Sebab itu Nabi kata bahawa di hari akhirat nanti Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa itu satu bilik, yang mana bilik itu hanya khusus bagi orang-orang yang menjaga pahala puasa dan menjaga amalannya dalam sepanjang Ramadan. Jadi Nabi sebut biman tayyibil kalam, wa yang bercakap baik, wa at'imit ta'am, beri sedekah yang banyak, beri makan dan sebagainya. Kemudian wasalla bil layali wan nas niyam, sembahyang waktu malam orang sedang tidur, kemudian dia bangun untuk membaca Quran. Itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir tadi tuan-tuan, iaitu it'amit ta'am, banyakkan sedekah dalam bulan Ramadan. Sebab ditanyakan pada seorang sahabat Nabi tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku nak bersedekah, bilakah waktu yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, sadaqatu fi Ramadan, sedekah pada Ramadan itu adalah tahap sedekah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sedekah pada bulan-bulan yang lain. Jadi sebut tentang siam dari tentang saya tanya bahawa ni sahabat saya bawa balik dari umrah, dia pergi bulan Syaban. Jadi Tok Arab ni dia tengok dia, Tok Arab nak ajak dia berbuka. Dia pergi bulan Syaban. Yelah, biasanya bulan Syaban kan banyak orang puasa sunat. Jadi orang Arab tu nak ajak dia berbuka, ajak buka sekali makan kan, nak belanja dia lah. Arab tu datang, Assalamualaikum, Rasulullah, anta Malizi, kamu are Malaysia? Yes, I'm Malaysian. Lepas tu dia kata, anta Siam? No, I'm Malaysian. Dengan selamba dia jawab. Kalau Arab tu nak kata, kamu puasa ke anta Siam, kan dalam kitab awal tersebut, kutiba alaikum siyam. Siam juga puasa. Anta Siam? No, I'm Malaysian. La, anta Siam, al-yawm. No, I'm Malaysian. Dia bawa keluar pasport dia Malaysia. Dia tak faham lagi. Ada sekali tu Arab kata, are you fasting? Oh, I thought you said me Siamese. Dia kata, no, I'm Malaysian. Oh, tu Arab tu kata, payah juga dia cakap dengan Melayu. Jadi maksudnya tuan-tuan, itu adalah merupakan di antara beberapa bentuk ibadat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat encourage galakkan kepada kita untuk kita sama-sama lakukan di dalam 10 malam yang terakhir Ramadan ini, insya-Allah. Jadi yang terakhir ya tuan-tuan rahmati Allah, dan saya nak tutupkan sebagai pesanan, hendaklah kita memperbanyakkan doa dan juga istighfar khususnya pada 10 malam terakhir. Sebab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni tuan-tuan, sahabat Nabi yang fikir benda yang kehadapan. Aisyah pernah datang tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau aku bertemu malam Lailatul Qadar, apa yang perlu aku buat? Dan Nabi pula jawab dengan memikirkan maslahat kaum wanita. Nabi kata apa? Kalau Aisyah, kalau kamu berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, kamu banyakkan doa. Antara doa yang kamu kena baca pada malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau-lah Tuhan yang suka memberikan keampunan dan suka mengampunkan kesalahan hamba-Mu. Ampunkanlah aku. Itu doa diajar. Sebab tu ada kaum muslimat yang tanya, Ustaz, kalau kami ni bertemu malam Lailatul Qadar, kami jaga malam, tapi kami uzur, nak sembahyang tak boleh Ustaz? Nak buat baca Quran tak boleh. Jadi apa yang kami boleh buat? Jadi sebab itu Nabi jawab atas dasar kepentingan untuk kaum muslimat.
Maksudnya kalau kaum wanita, kaum ibu yang bangun semayang malam, tak boleh nak semayang, bangun menjaga malam 10 malam akhir, dia uzur katakan, dia boleh banyakkan doa, dia boleh banyakkan zikir. Itu adalah sebagai amalan gantian kepadanya daripada amalan ibadat-ibadat lain yang dia tidak boleh. Kalau tak boleh juga, dia boleh dengar bacaan Quran kalau dia tak boleh baca. Tapi kalau baca dalam hati, kita ada masalah. Ya, baca dalam hati, maka ulama mengatakan itu tidak ada kesalahan. Jadi itu antara amalan-amalan yang Nabi jawab. Selain daripada Nabi kata banyakkan istighfar pada akhir Ramadan, semoga kita dapat pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sekadar itulah hadirin dirahmati Allah, sedikit perkongsian yang dapat kita kongsikan pada bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga apa yang saya dapat sampaikan itu dapat diamalkan dan mungkin menjadikan sebagai buah ilmu kepada kita supaya kita mengejar dalam mencari mana kepada insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanggung dengan tasbih kafarah.